Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Robani bin Kamaruzaman, nombor matrik 073676. Tujuan kami mengkaji tajuk ini bagi mengetahui sifat-sifat Allah, ya, secara khususnya yang terkandung dalam video ceramah ini. Antara intipati yang ada dalam video ceramah ini adalah, yang pertama, Allah itu bersifat qadim. Yang kedua, Allah itu bersifat baqa. Yang ketiga, Allah berdiri dengan sendiri. Dan yang keempat, sifat Allah berbeza dengan sifat makhluk. Dalam keempat-empat intipati yang terkandung dalam video ceramah ini telah menunjukkan bahawa Allah Maha Berkuasa dan Dia telah menetapkan takdir-takdir bagi setiap makhluk sebelum menciptakannya. Allah juga Maha Bijaksana dalam menguruskan alam ini. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Tuhan. Namun perlu diingatkan bahawa kita menjadi kemestian untuk kita mengetahui atau untuk kita mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan, bukannya untuk kita mengetahui tentang hakikat Tuhan. InsyaAllah. Terusnya, untuk latar belakang video ini berdurasi 8 minit 45 saat yang bersumberkan daripada YouTube. Ia juga bersumberkan daripada saluran media ilmu dan mempunyai langganan sebanyak 94.8K. Jumlah tontonan untuk video ini agak tinggi, iaitu 11K. Dan penceramah yang ada dalam video ini adalah Al-Fadhil Ustaz Muhaizat bin Muhammad. Tarikh muat naik video ini 14 September 2021. Antara komen yang menarik perhatian kami adalah seperti yang berikut. Terusnya, untuk latar belakang penceramah ini, nama beliau Al-Fadhil Ustaz Muhaizat bin Muhammad. Beliau dilahirkan pada 8 Disember 1981. Beliau berasal daripada Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Beliau juga merupakan seorang pendakwah bebas yang terkenal. Beliau mahir dalam bidang ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Beliau mula mencuburi bidang pengajian di Pondok Pasir Putih dan menyambung pengajiannya di Mahad Muhammadi, Kota Baru, Kelantan. Tidak cukup dengan itu, beliau terus menyambung pengajiannya sehingga berakhir di Darul Mustafa At-Tarim di Hadramaut, Yaman. Kemudiannya beliau kembali ke Malaysia. Dalam masa pengajiannya, beliau sempat bertalaki dengan beberapa ulama yang terkenal dan hebat seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Tuan Guru Syekh Wazir Al-Makki, Pok Sumit dan ramai lagi. Sekembalinya beliau ke Malaysia, beliau menyumbangkan bakti dalam membangunkan agama dengan menubuhkan Madrasah Ribat Al-Mustafa di Pulau Condong, Kelantan. Beliau juga aktif dalam menyampaikan ceramah di luar negeri maupun di dalam negeri. Beliau juga salah seorang pengamal perubatan alternatif As-Sunnah di Kelantan. Syarahan beliau lebih memfokuskan kepada mentalaki kitab dengan menggunakan kaedah pengajian pondok yang bersumberkan kitab-kitab yang masyhur dalam kalangan para ulama salaf dan khalaf. Beliau digelar sebagai singa Ahli Sunnah wal Jamaah Kelantan, yang mana beliau lantang bersuara dan menentang silahabi dan wahabian yang semakin bertebaran di Malaysia. Bagi intipati yang terkandung dalam video ini, saya akan mulakan dengan poin yang pertama, iaitu Allah bersifat qadim. Qadim bermaksud permulaan. Namun terdapat beberapa persoalan dalam kalangan masyarakat mengenai ayat 3 surah Al-Hadid yang berbunyi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, yang bermaksud dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Mereka memahami daripada ayat ini dengan mengatakan bahawa Allah SWT mempunyai awal dan akhir. Namun ayat Al-Quran ini tidak boleh menjadi pegangan jika ditafsir melalui terjemahan semata-mata. Ianya perlu ditafsir melalui para ulama, kerana bimbang ayat Al-Quran ini menyimpang daripada tafsiran yang sebenarnya. Makna awal daripada dalam ayat ini bermaksud Allah tiada permulaan. Hal ini kerana jika Allah mempunyai permulaan, maka sudah tentu ada yang menciptakan Allah, dan ini adalah satu yang mustahil bagi Allah. Seterusnya, poin yang kedua ialah Allah SWT bersifat baqa. Baqa bermaksud kekal selama-lamanya dan tidak ada pengakhiran bagi Allah. Jika Allah mempunyai pengakhiran, maka sama juga seperti permulaan, Allah juga mempunyai sifat yang sama seperti makhluknya, iaitu binasa. Dan ini juga adalah salah satu sifat mustahil bagi Allah. Selain itu juga, Allah SWT berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan sebarang bantuan dan pertolongan daripada yang lain.
Allah juga boleh melengkapi segala hajat dan menunaikan apa sahaja yang dikehendakinya. Allah tidak memerlukan makhluk ciptaannya untuk membantu dia dalam menguruskan alam ini. Dan ini telah terbukti dengan keindahan alam, keindahan gunung ganang, membuktikan bahawa Allah SWT ini berdiri dengan sendiri dan tidak memerlukan sebarang bantuan. Dan terakhir, Allah SWT berbeza dengan seluruh makhluknya, iaitu tidak ada benda yang boleh setanding dengan Tuhan, sama ada dari segi zat, dari segi sifat dan dari segi perbuatan. Bagi ulasan mengenai video ini, kami akan mulakan dengan poin yang pertama, iaitu Allah bersifat qadim. Benarlah bahawasanya Allah bersifat qadim, iaitu sedia ada. Sifat sedia yang berlaku pada baharu adalah sedia yang telah disediakan. Dalam erti kata lain, sifat sedia dari makhluk mempunyai permulaan dan pengakhiran. Sebagai contoh, manusia dilahirkan di atas muka bumi ini berawal daripada kandungan ibu. Mereka membesar dan menunaikan segala tanggungjawab sehingga tiba sampai ajal mereka. Ini menunjukkan bahawa makhluk mempunyai permulaan dan pengakhiran, namun tidak pada Allah SWT. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Allah SWT telah sedia ada tanpa ada awal mahupun akhir. Jika Allah mempunyai permulaan, maka tidak layak dipanggil Tuhan, kerana setiap yang bermula pasti ada penamat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijadikan oleh sesiapa. Ini telah dibuktikan dalam dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 yang berbunyi, dia tidak beranak dan dia tidak ada peranakan. Maka jelaslah bahawa sifat sedia bagi Allah itu ialah sedia yang tiada permulaan, tidak seperti sifat sedia yang ada pada makhluk. Poin yang kedua ialah Allah bersifat baqa. Seperti mana ulasan di atas, Allah juga bersifat baqa atau bermaksud kekal. Kekalnya Allah abadi dan selamanya. Dia tidak akan binasa sebagaimana binasanya makhluk yang bersifat fana. Jika kita membina sebuah pondok kayu yang cantik, maka ia akan bertahan selama beberapa tahun dengan cara menjaganya dengan baik. Walaupun kita menjaga dengan baik, namun ianya ada limitasi dan akan reput apabila sudah sampai masanya. Ini adalah contoh sifat fana yang berlaku pada makhluk kerana mempunyai sifat permulaan. Dan sesuatu yang dimulakan pasti akan ada pengakhiran. Namun Allah SWT tidak akan dibinasa kerana dia tidak mempunyai permulaan mahupun pengakhiran. Dia sedia ada dan kekal sampai bila-bila. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88 yang bermaksud tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah SWT. Miliknya segala penentuan dan kepadanya kalian dikembalikan. Bagi poin yang ketiga, Allah itu berdiri dengan sendiri. Allah tidak berkehendak kepada sesiapa. Dia tidak memerlukan sebarang bantuan dan pertolongan terhadap mana-mana makhluk ciptaannya. Sebagai makhluk, kita memerlukan antara satu sama lain dalam menguruskan kehidupan seharian kita. Dengan cara ini, kita dapat memudahkan sesuatu urusan dan membantu mereka yang memerlukan. Tapi sifat ini hanya tertakluk kepada makhluk. Sifat Allah jauh dan tidak sama sekali dengan sifat makhluk yang bergantung terhadap yang lain. Allah Maha Berkuasa mampu mencipta manusia dengan sendirinya. Bukan sahaja manusia, bahkan mencipta alam ini tanpa ada sebarang campur tangan yang lain. Ini telah dijelaskan dalam pada kalamullah yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dan poin yang terakhir dalam ulasan ini, Allah berbeza dengan semua makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu Taala tidak boleh ditandingi dengan mana-mana makhluk, sama ada dari segi zat, sifat dan perbuatan. Ini kerana Allah Subhanahu Taala bersifat dengan segala kesempurnaan yang menciptakan seluruh makhluk di bumi ini tanpa memerlukan sebarang pertolongan. Ini telah dijelaskan berdasarkan surah Asy-Syura ayat 11 yang menjelaskan bahawa yang bermaksudnya tidak ada sesuatu pun. Sebagai kesimpulannya, kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah yang mempunyai makna yang tersendiri dan ianya menunjukkan kemuliaan, kebijaksanaan, kekuasaan yang akan memenuhi hati nurani kita dengan ketundukan, kekhusyukan dan ketakutan kepadanya. Perkara ini juga dapat mengelakkan kita daripada berlakunya sebarang syirik dan sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam kajian ini juga ada menyatakan bahawa Allah SWT bersifat baqa, iaitu kekal selama-lamanya. Dan ini jelaslah bahawa Tuhan mempunyai sekalian sifat jamal, keindahan, sifat jalal, kebesaran dan sifat kamal, kesempurnaan. Yang ini seperti yang diketahui, beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Taala seperti telah diterapkan dalam Al-Quran dan hadis ialah wajib. Oleh itu kita perlulah mengetahui sifat-sifat Allah yang tiada tolak bandingnya.
insya-Allah.